KDAH Darul Aman. KDA, FC berjaya mencipta kejutan pada Sabtu lalu selepas berjaya mengikat klub Gergasi Tanah Air, Johor Darul Takzim, JDT. 3-3 dalam aksi yang berlangsung di Stadium Darul Aman, Alor Setar, Kedah. Ia sekaligus mencalarkan rekor bersih skuad Harimau Selatan yang sebelum itu mengumpul mata maksimum apabila berjaya menang dalam kesemua 20 perlawanan Liga Super pada musim ini. Meskipun hanya sekadar seri, keputusan itu sememangnya perlu diraihkan skuad Sang Kenari. Belum ada lagi mana-mana pasukan dilihat mampu benar-benar memberikan cabaran hebat kepada JDT. Ia termasuk pasukan di tangga kedua Liga yaitu Selangor tewas muda yaitu 4-0 dan 2-0 dalam ketika saingan Liga dan 4-0 ketika aksi separuh akhir Piala FA 2023. Dengan perkembangan tersebut, berikut majoriti senaraikan pro kontra akibat daripada kegagalan JDT untuk memungut mata penuh. Kegagalan memungut mata penuh ketika aksi menentang KDAFC sesuatu yang negatif buat JDT. Ini karena keputusan berkenaan sebenarnya boleh dilihat sebagai satu wake up kepada bukan sahaja pemain tetapi juga barisan kejuru latihan mengenai aspek yang masih perlu ditambah baik. Ia lebih penting karena JDT kini sudah perlu memulakan persediaan mereka untuk beraksi di saingan Liga Juara-Juara AFC, ACL, 2023-2024 yang akan bermula pada pertengahan bulan depan. Disebabkan itu, keputusan seri ini seharusnya menyadarkan skuad Harimau Selatan untuk tidak terlalu selesa dengan dominasi ditunjukkan di saingan domestik. Antara kelemahan ketara yang boleh dilihat pada perlawanan tersebut adalah kegagalan barisan tengah JDT terdiri daripada Juan Muniz, Wong Han dan Kunimoto untuk mendominasi bahagian tengah terutamanya pada separuh masa pertama. Pada masa sama, dengan keterbatasan dihadapi oleh barisan tengah untuk mencipta lebih banyak peluang, pemain penyerang termasuk Bergson da Silva juga dilihat gagal menyempurnakan beberapa peluang keemasan yang hadir ketika aksi tersebut. Kedua-dua situasi itu dilihat memberikan tekanan buat pasukan JDT sehingga menyukarkan mereka mencari gol awal untuk membolehkan mereka mencipta kemenangan selesa seperti perlawanan sebelum ini. Dalam pada itu, keputusan seri ini dilihat secara langsung memberikan suntikan keyakinan buat perkembangan pasukan KDAFC yang disifatkan masih belum meyakinkan buat beberapa pemerhati bola sepak negara. Skuad Sang Kenari ketika ini boleh dikatakan masih dalam proses pembentukan selepas daripada rombakan besar-besaran untuk memasuki musim ini termasuk dengan melantik juru latih baru, Nafuzi Zain. Bagaimanapun, meskipun KDAFC kini berada di tangga ketiga Liga, namun beberapa aksi terumbang-ambing dipamerkan pemain dalam perlawanan tertentu menimbulkan tanda tanya berkenaan masa depan pasukan. Ia selepas skuad negeri Jelapang Padi itu tersingkir di tangan pasukan bawahan dalam dua kejohanan yaitu ketika pusingan pertama Piala FA ketika menentang Penang FC dan pusingan ke-16 Piala Malaysia, Perak FC. Sehubungan itu, dengan persembahan terbaik musim ini yang dipamerkan oleh anak buah Nafuzi pada Sabtu lalu, ia pastinya menyuntik keyakinan bukan sahaja kepada penyokong, tetapi juga buat pemain berkenaan dengan hala tuju pasukan. Dalam saingan Liga musim ini, JDT dilihat sebagai sebuah pasukan yang benar-benar sukar untuk disaingi. Selain daripada rekor 20 kemenangan berturut-turut, JDT juga dilihat mempunyai catatan bolos yang sangat rendah yaitu hanya sekadar ditembusi sebanyak 7 kali. Malah, skuad Harimau Selatan juga tidak pernah dibolosi lebih daripada satu jaringan dalam satu perlawanan. Bagaimanapun, kejayaan KDAFC untuk membolosi gawang JDT sebanyak 3 kali pada Isnin lalu membuktikan bahwa kekebalan skuad Harimau Selatan bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diruntuhkan. Ia terutamanya oleh pasukan yang mempunyai kualiti pemain lebih kurang sama seperti skuad Sang Kenari. Selain bertemu PDRM FC, Kelantan United FC, Kuching City FC dan Penang FC, JDT juga akan berentap dengan Sri Pahang FC yang berada di tangga keempat Liga dalam 5 aksi terakhir Liga. Dalam pada itu, kegagalan JDT menang pada perlawanan Sabtu lalu juga pastinya secara langsung membuka mata buat klub lain yang akan bersaing di skuad Harimau Selatan dalam kumpulan IACL. Lawan di JDT bukanlah calang-calang pasukan karena ia terdiri daripada klub utama yang mewarnai kejohanan tertinggi klub bola sepak Asia. 3 klub tersebut ialah Kawasaki Frontale dari Jepun,
Ulsan Hyundai Korea Selatan, dan BG Patung United, Thailand.